Hukum akal menunjukkan ketika ini masih belum ada titik mula untuk memungkinkan dua kabilah politik Melayu ini berada dalam minda yang bersedia disatukan. Tepak sirih pinangan terus ditolak. Namun, beta sedar bahawa bacaan beta adalah dari pemikiran orang bukan politik yang daif lagi naif. Pemikiran seorang hamba Allah yang masih belum khatam belajar ilmu politik. Bacaan yang mungkin salah sama sekali kerana beta juga maklum bahawa politik adalah seni yang memungkinkan berlakunya sesuatu kemustahilan. Kerana di dalam politik tidak ada rakan dan tidak juga ada musuh yang kekal. Beta lebih insaf bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Penentu. Jika Allah mahu menjadikan sesuatu, apa juga keajaiban boleh berlaku. Sebagai hamba Allah yang menghargai nilai perpaduan, sewajarnya kita terus berdoa, tidak berputus harap dan sama-sama berikhtiar mencari resepi terbaik demi kebaikan ummah. Perpaduan adalah perkara makruf, sementara perpecahan dianggap mungkar. Usaha ke arah mencapai perpaduan adalah satu tuntutan ilahi. Selaras dengan seruan yang terkandung dalam ayat 103 surat Ali Imran yang bermaksud, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hati kamu, lalu menjadilah kamu dengan nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Usaha memupuk perpaduan adalah sebahagian dari sunnah. Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatu padukan ummah agar hidup aman, rukun dan damai, saling membantu, saling memperkukuhkan. Daripada Abu Musa Al-Siri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti satu binaan. Sebahagiannya saling mengukuh sebahagian yang lain. Demikian seruan ilahi. Demikian peringatan Rasul junjungan mengenai perpaduan. Begitu murni, begitu indah. Terangkai dalam kalam ilahi, terkandung dalam sunnah Rasul. Dalam senario dua kabilah politik Melayu masih dalam minda tidak bersedia untuk bergabung, ummah yang dikurniakan akal fikiran wajar memikirkan option perpaduan yang lebih realistik, agar usaha yang dirintis tidak dilihat sebagai memasang pelita di tengah hari, bagai mencari bayang di waktu malam. Ummah harus bertanya, apakah hanya ada satu laluan untuk sampai ke Mekah? Apakah hanya ada satu kaedah untuk sampai ke Madinah? Jawapannya, pasti tidak. Kerana itu, ummah hendaklah melakukan orientasi bijak, memikirkan secara mendalam akan option pendekatan yang lebih realistik, supaya kalau berladang, biar menjadi, kalau bersawah, biar berpadi. Dalam menangani iklim politik Melayu Islam yang terbahagi dalam dua kabilah, laksana dua sungai mengalir selari tetapi enggan bercantum. Setiap yang berlaku mengandungi hikmah tersembunyi sebagai ujian ilahi kepada manusia. Apabila manusia tekun berfikir, air laut menjadi tawar, racun bisa ada penawar. Kembalilah mencari pedoman di dalam Al-Quran. Sesungguhnya jika Allah menghendaki manusia hanya terdiri dari satu umat, tentunya hari ini dunia hanya mempunyai satu umat. Seperti yang terkandung dalam permulaan ayat 118 surah Hud.
ayat 93 surah An-Nahl dan ayat 8 surah Al-Surah. Ketiga-tiga surah tersebut, ayat tersebut dimulakan dengan kalimah yang bermaksud, jikalau Allah menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mencipta ummah dari seorang lelaki dan perempuan, berbangsa dan bersuku, supaya saling mengenali seperti yang terkandung dalam ayat 13 surah Al-Hujurat. Kerana itu, ulama berpandangan bahawa perbezaan pendapat adalah satu fitrah yang berlaku, diterima pada zaman Rasulullah SAW, disuarakan di era khalifah yang 4, demikian juga di era para tabi'in, disusuli dengan era mujtahid. Dalam era-era tersebut muncul pelbagai pendapat, tetapi tidak ada pihak yang merendah-rendahkan kumpulan lain. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan melalui ayat 11 surah Al-Hujurat yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum lain, kerana boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah mereka beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hakikatnya, kelainan pandangan adalah sebahagian dari norma semula jadi intelek. Perbezaan kaedah adalah lumrah yang dibenarkan di dalam Islam. Memberikan keistimewaan kepada umat Islam lebih mudah menunaikan ibadah, berpandukan kesesuaian imam dan mazhab tertentu, tetapi tidak sama sekali merendah-rendahkan imam dan mazhab lain, lalu membolehkan berlakunya penyatuan dalam kepelbagaian, perpaduan dalam perbezaan. Antara kata pujangga Confucius berbunyi, tidak menjadi salah untuk sesuatu terusan mempunyai sampan yang banyak, asalkan kesemua sampan menuju haluan yang sama. Kata-kata tersebut sebenarnya menjadi kompas panduan pelbagai organisasi bukan Melayu. Meski mereka berada dalam kabilah berlainan, tetapi dalam perkara-perkara asas menyentuh bahasa, kebudayaan, pendidikan dan perniagaan, mereka bersatu suara, bersatu tindakan. Mereka tampak berselisih dari segi pendekatan, tetapi mempunyai matlamat perjuangan yang sama. Kepentingan mereka tidak pernah terjejas, walau kabilah politik mana yang menang atau kalah di dalam pilihan raya. Kabilah politik bukan Melayu memiliki kebijaksanaan strategi, mengambil posisi sayap kanan, sayap kiri, tetapi sama-sama melambung bola ke petak penalti untuk menjaringkan gol kemenangan. Sastrawan negara Abdullah Husin terdesak menangis hiba kerana novel Interlock dicerca dan dibakar secara terbuka, disebabkan terselit dua patah perkataan yang dianggap menghina kaum India, sedangkan tidak terlintas sama sekali olehnya untuk bersifat sedemikian. Kaum India, baik yang di dalam maupun yang di luar kerajaan, serta pelbagai organisasi dan individu, bersatu suara, bersatu tindakan atas nama mempertahankan maruah bangsa, mendesak supaya dibatalkan penggunaan novel tersebut sebagai teks sastra di sekolah. Tuntutan mereka dipenuhi. Ketika berlaku perselisihan di antara Saidina Ali dengan Muawiyah, kerajaan Roma menawarkan bantuan kepada Muawiyah untuk menentang Saidina Ali dengan harapan mendapat manfaat jangka panjang. Tawaran tersebut ditolak secara tegas oleh Muawiyah
Malah secara keras, Muawiyah memberi amaran kepada kerajaan Rom, "Jangan terpedaya kerana perbezaan kami. Jika kamu berhasrat menentang umat Islam, aku akan menjadi tentera Ali yang pertama untuk menentangmu." Keresahan ummah tidak kerana bangsa berada dalam kabilah politik yang berlainan, tetapi ummah teramat bimbang akan arah haluan kegiatan politik yang terlalu tertumpu pada pencapaian matlamat jangka pendek untuk memperoleh kuasa. Ummah kelihatan semakin taksub, menumpukan kesetiaan kepada slogan, kepada lambang, kepada simbol kabilah masing-masing, sehingga teralpa kepada agenda bangsa yang lebih besar serta kelangsungan bangsa untuk jangka panjang. Sedikit demi sedikit, hak, maruah dan martabat bangsa terhakis. Jika ada suara menuntut untuk dipertahankan kedudukan bangsa, suara tersebut dimomokkan sebagai resis, dianggap merugikan strategi perjuangan, disifatkan menyinggung perasaan kaum lain. Persaingan kabilah politik bagaikan tidak lagi menghiraukan tindak tanduk yang semakin meletakkan ummah berada dalam situasi bagaikan telur di hujung tanduk. Dalam hasrat membina perpaduan ummah, fikiran hendaklah diluaskan, berupaya menerokai kaedah yang tidak hanya terbatas pada usaha menyatukan dua kabilah politik. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih merahmati bangsa Melayu dengan mengamanahkan individu-individu bangsa menjawat pelbagai jawatan dalam pelbagai institusi, menguasai pentadbiran awam, tentera, polis, kehakiman dan perundangan, institusi pendidikan dan pelbagai lagi. Bilangan ummah yang tidak terlibat secara langsung dalam politik kepartian masih ramai. Malah tidak kurang yang bertambah mual dengan gelagat politik yang keterlaluan. Perpaduan yang mahu dicapai hendaklah diperluaskan untuk menyatu padukan matlamat besar yang satu dalam kepelbagaian konstituen bangsa yang sedang berlaku. Pertama, tidak salah untuk bangsa berada dalam pelbagai kabilah, asalkan bangsa mencapai kata sepakat, bersatu pendirian, mempertahan, melindungi dan mengurus perkara-perkara menyentuh hak, maruah serta martabat bangsa Melayu dan agama Islam yang sama sekali tidak harus dikompromikan. Usaha meraih sokongan politik bukan lesen membolehkan status bangsa digadaikan. Sifat mempamerkan kami kurang Melayu atau we are less Malay untuk populariti politik adalah perbuatan silap paling besar dan penderhakaan paling durjana kepada bangsa Melayu. Kedua, ummah wajib disedarkan bahawa mereka sudah terlalu lama selesa sebagai penduduk majoriti, sudah terlalu lama selesa bersandarkan kekuatan politik, sudah terlalu lama selesa dinaungi kerajaan, hingga ummah tidak lagi memiliki pertubuhan yang bebas lagi berkecuali, secara berani lagi tegas, lantang menyuarakan tuntutan ummah. Sejarah perjuangan bangsa Melayu bermula dengan pelbagai pertubuhan. UMNO ditubuhkan melalui Kongres yang menghimpunkan 41 pertubuhan Melayu. Ketika memperjuangkan kemerdekaan, terdapat pelbagai pertubuhan Melayu, bagai himpunan pelbagai perahu, tetapi berdayung menghala ke destinasi yang sama. Pertubuhan-pertubuhan Melayu ketika itu laksana ranting-ranting bila terhimpun berupaya menyalakan api besar
hingga berjaya meruntuhkan gagasan Malayan Union. Kekuatan bangsa ketika itu tidak didukung oleh kemewahan kewangan. Pertubuhan Melayu majoritinya tidak dipimpin oleh sarjana berkelulusan tinggi, tetapi dipimpin oleh para guru dan ustaz, kerani dan penghulu, petani dan nelayan. Tetapi cekal dengan semangat, sedia berputih tulang dari hidup berputih mata. Jika Dewan ini boleh bersuara, ia akan bercerita kepada kita kisah perhimpunan bersejarah, peristiwa api dan air mata yang berlangsung di sini. Pada petang 3 Mac 1967, berhimpun di Dewan Bahasa dan Pustaka 2,000 umat Melayu dari seluruh tanah air atas nama individu, atas nama 120 pertubuhan Melayu, merumuskan ketetapan menentang rang Undang-Undang Bahasa Kebangsaan 1967, menyentuh pasal 152 perlembagaan yang dianggap telah dipesongkan dari erti dan tafsirannya, diselewengkan dari semangat dan kehendak sebenarnya. Peristiwa bersejarah akan menghasilkan antologi puisi Keranda 152. Terkandung lembut kata yang diungkap oleh sastrawan negara Usman Awang. Malam itu, di Balai Budaya Api dan Air Mata, malam itulah juga Parlimen jadi petanda memanggil leher bahasa. Kata-kata tersebut menikam dalam kedada pemimpin, meninggalkan bisa lebih beracun dari keris taming sari yang ditusuk ke dada Hang Jebat. Hari ini, di manakah terkuburnya pertubuhan Melayu? Apakah kekuatan yang masih ada di kalangan pertubuhan Melayu yang masih bernafas? Ummah perlu kembali menghidupkan semangat dan roh pertubuhan yang benar-benar berkecuali. Tidak memihak, tidak partizan, dihormati dan digeruni oleh pemimpin, oleh pentadbir, oleh akademia, oleh kabilah politik. Pertubuhan yang tidak terikat, tidak tertakluk, tidak dipengaruhi kerana sogokan wang oleh mana-mana pihak. Pertubuhan yang tidak dijadikan platform mempopularkan individu. Pertubuhan yang bukan berperanan sebagai rumah persinggahan kepada individu yang sudah ditolak oleh mana-mana parti politik. Pertubuhan yang berperanan aktif lagi objektif, mengaudit tindak tanduk kabilah politik, pentadbiran negara, jabatan, agensi dan institusi. Begitu juga individu yang melakukan kemungkaran, memperdagangkan maruah bangsa. Pertubuhan yang kiblat kesetiaannya adalah kepada agama, bangsa dan negara. Ketiga, Badan Kehakiman, Perkhidmatan Awam, Pasukan Keselamatan hendaklah mengamalkan budaya profesionalisme yang tidak partizan, menyempurnakan tugas secara amanah, adil dan saksama, berpaksikan undang-undang dan peraturan, tegas menegakkan kebenaran, cekal menentang kemungkaran, tidak bersekongkol merestui berlakunya penyelewengan,
terutama dalam mengurus khazanah, sumber kekayaan dan sumber kewangan negara. Keempat, meningkatkan kegiatan keilmuan dan menambah komponen pengetahuan di kalangan ummah, terutama dari segi penghayatan dan amal, agar ummah memiliki iman yang kukuh, yakin berpegang bahawa rezeki, jawatan, pangkat dan kuasa datangnya dari Ilahi. Lantas tidak gentar menyuarakan nasihat yang betul dan tidak goyah menyampaikan fakta yang benar meskipun berhadapan dengan jeneral yang bengis, menteri yang berkuasa, hatta raja yang bertakhta. Kelima, memahami dan mendalami konsep federalisme berasaskan perkara 73 hingga 95E Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat ditubuhkan dengan perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di peringkat persekutuan dan raja-raja pemerintah atau Yang di-Pertua Negeri di peringkat negeri. Sifat kesetiaan kepada raja hendaklah dicerminkan melalui sifat kesetiaan menyempurnakan tugas kepada kerajaan yang telah diperkenankan penubuhannya. Raja pemerintah dan Yang di-Pertua Negeri telah menunjukkan sebaik contoh bersifat tidak partisan ketika menyempurnakan peranan masing-masing berlandaskan peruntukan perlembagaan. Di negeri-negeri Kedah, Kelantan, Perak, Selangor dan Terengganu, raja pemerintah masing-masing berangkat merasmikan Dewan Undangan Negeri walaupun kabilah politik negeri berkaitan sedang atau pernah diterajui oleh kabilah politik yang berbeza dengan kerajaan persekutuan. Begitu juga menghadiri acara-acara yang dianjurkan oleh kerajaan masing-masing. Demikian juga peranan yang disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang dan Sabah di era Sabah tidak diperintah oleh Barisan Nasional. Keberangkatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merasmikan Kolej Universiti Insaniah di Kedah baru-baru ini adalah sebaik contoh pendirian institusi raja yang tidak berpartisan. Raja dan Yang di-Pertua Negeri kekal diiringi oleh Menteri Besar dan Ketua Menteri ke Mesyuarat Majlis Raja-Raja, bersandarkan jawatan rasmi tanpa diskriminasi kepada identiti politik yang mereka wakili. Wacana yang dianjurkan ini jadikan usaha berterusan ke arah membawa ummah bermuhasabah. Dewan hendaklah terus menganjurkannya secara bersiri, menjelajah ke serata negeri, melakukan perbincangan secara tertutup, bersifat tidak berpartisan, diiktiraf dan dihormati sebagai forum yang dapat mempertemukan ummah dari pelbagai kabilah, pelbagai institusi dan pelbagai organisasi. Menjadi saluran maklumat melaporkan keadaan ummah secara faktual kepada pihak-pihak berkaitan, hatta kepada raja-raja. Sejajar dengan sejarah penubuhan dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dan imej berkecualinya yang belum tercalar, amatlah sesuai untuk Dewan diamanahkan mengambil tanggungjawab sebagai sekretariat kepada usaha menyatupadukan ummah. Untuk membolehkan Dewan Bahasa dan Pustaka dapat memenuhi hasrat tersebut secara berkesan, ia harus diberikan kepercayaan, ia harus diberikan amanah, ia harus diberikan fleksibiliti politik dan ia juga harus diterajui oleh personaliti yang diterima dan dihormati kerana integriti dan sifat berkecualinya. Mengambil tanggungjawab selaras dengan seruan yang terkandung dalam ayat 104 surah Ali Imran yang bermaksud,
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam menimbangkan subjek untuk dizahirkan di wacana ini, beta tidak dapat menahan hiba membaca catatan kolumnis prolifik Datuk Nur Azam bertarikh 31 Julai 2009. Petikan. Bangsa kita ini sedang sakit tenat. Kalau lambat diubati, ia pasti akan mati. Yang akan tinggal hanya orang Melayu, bukan lagi bangsa Melayu. Ingatlah, nama tanah Melayu sudah pun terkubur 46 tahun yang lalu. Beta tidak terkecuali berhadapan situasi serba salah untuk menzahirkan kebenaran, ditelan mati emak, diluah mati bapa. Kerana kebenaran itu ada kalanya amat pahit untuk dimamah. Namun jika penyakit ummah mahu diubati, beta berpegang betapa pahit sekalipun ummah harus sedia memamahnya. Beta tidak reda jika satu hari nanti Raja Melayu itu dianggap tidak kisah nasib ummahnya, tidak hirau urusan watannya, tiada kekuatan menzahirkan hakikat. Beta tidak reda Raja Melayu itu dilukiskan sekadar berhayal dan bermimpi, hanya bergurindam dan bersyair dengan kata pujian kerana takut menghadapi realiti. Dan ketika ummahnya gundah gulana, Raja leka bermain catur di dalam istana. Beta amat insaf betapa tanggungjawab yang diamanahkan ke bahu Raja Pemerintah turut diadili di hari kebangkitan, seperti peringatan yang terkandung dalam ayat 9 surah Ali Imran bermaksud, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang akan menghimpunkan sekalian manusia untuk menerima balasan pada suatu hari, hari kiamat, yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya." Ya Allah, kepadamu kami bermohon, pelihara dan lindungi bangsa Melayu ini, pandu mereka menemui jalan yang Engkau redai. Amin ya Rabbul Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.